Hai and Assalamualaikum. So korang hari ni kita nak belajar the very last chapter of biocatalysis. Yay! So lepas ni kita akan masuk the cellular respiration. But before that you need to know about the enzyme punya function lah, sebab lepas ni kita akan banyak discuss about things that are related with enzyme. Okay? So before this kita dah belajar pasal the definition of enzyme. Do remember, awak kena bagi tahu enzyme tu adalah apa dia buat dan macam mana dia buat macam tu. So apakah dia? Dia adalah biological catalyst. Okay, kena wajib pada perkataan tu. And then apa dia buat adalah dia speed up the rate of reaction. Macam mana? By lowering the activation energy. Okay, and then after that you need to know the properties of the enzyme, which means dia sangat spesifik. Okay, dia sangat spesifik. You bagi substrate lain dia memang takkan buat kerja lah. Kalau you bagi substrate dia punya baru dia buat kerja. And then dia juga adalah protein. It can be reusable. It can also reversible, and then all the 6 factors, 6 things yang saya beritahu kat korang hari tu. Okay, and then korang kena hafal 6 jenis class of enzyme. Okay, classes of enzyme termasuklah ligase, oxidoreductase, and then kita ada transferase, kita ada hydrolases, kita ada isomerase, and so on. And then you guys belajar juga pasal factors that affect the enzyme. So that factors ada 5, ada 4, dalam chapter korang ni at least ada 4 dalam syllabus yang baru ni. So extreme pH, temperature, substrate concentration, and then the cofactor. Kita akan belajar cofactor kejap lagi. Okay, and then inhibitor as well. Tapi inhibitor tidak termasuk dalam factor that affect the enzymatic reaction. Macam yang saya pernah bagi tahu kat korang, reason dia adalah cofactor ni dia masih lagi boleh macam menjadikan dia more efficient, atau kalau tak ada dia jadi efficient je lah, less efficient compared to ada. Tapi kalau tak ada, kalau ada dia more efficient, kalau tak ada dia less efficient. Tapi kalau inhibitor pula, kalau dia ada dia memang terus tak function. Okay, dia tak ada less efficient atau less efficient atau more efficient, dia terus tak function. Okay, so and then last kali, before we go to the cofactor tadi, korang turut juga belajar the new model, which is, bukan the new model lah, dia ada 2 model sebenarnya. Satu yang lock and key, satu lagi adalah the induced fit model. So the new one yang awak belajar, the induced fit lah, yang baru sikit awak jumpa. Saya rasa SPM dah belajar lock and key tu. So the induced fit, ingat awak kena cerita dari sedetail-detailnya, daripada substrate tu, dia bind, lepas tu dia akan dia bind dekat active site, wajib sebut active site tu, and active site tu akan complement kepada the substrate, and then they become the enzyme substrate complex, and then dia buat reaction, and then dia akan release the product, and then dia akan jadi product and enzyme. Before dia jadi product and enzyme tu, dia akan jadi the product enzyme substrate dulu sebenarnya. Okay, barulah dia releasekan the product dan dia jadi product dan enzyme saja. Okay, so now kita nak pergi pada cofactor. So for the cofactor ni, okay, kenapa saya buat macam ni? Supaya senang awak nak rujuk lah nanti sebelah kat mana saya tengah tengok dan juga apa yang saya nak tulis. So anyway, untuk cofactor sebenarnya kita ada 3. Okay, kita ada 3 cofactor. Cofactor ni, dia punya rule, dia mesti bukan protein. Okay, dia bukan protein. So kita ada 3 ni. Yang pertama adalah metal ion. Saya letak macam ni lah. Okay, metal ion. Lepas tu kita ada coenzyme. Lepas tu kita ada apa panggil tu? Prosthetic group. Okay, prosperity burger pula. Apa tu? Prosthetic group. Okay, so untuk metal ion, the word itself pun dia cakap ion kan? So you boleh bayangkan ini adalah ion lah. And metal contohnya macam magnesium plus. So saya terus letak contoh ni nanti kalau boleh lah kan, senang untuk awak ingat sikit. Saya letak just macam ni. Okay, metal ion. Tak nak lah ni. Sebab nanti takut korang teringatkan dia benda macam tu kan. Ni just macam salah satu contoh lah. Pun tak nak lah macam ni. Buat macam tu je lah. Ikutlah teacher. Okay, and then coenzyme ni NADH antara contoh dia. Okay, so yang ini kita akan jumpa next subtopic. Okay, kita akan jumpa next topic. And
banyak jugalah pasal dia ni. So I think you would remember NADH a lot. So lagi senang untuk jadikan dia sebagai contoh lah. And then the prosthetic group antaranya adalah hemoglobin dekat dalam kita punya blood tu. Right? So ini adalah like, supaya awak nampak je, awak terus teringat. So saya bagi terus pada 3 ni supaya awak nampak beza dia orang. But the first thing first yang come to your mind, cofactor should be non-protein. Tu semua ni awak bagi tahu dia adalah non-protein. Right? Lepas tu kena bagi tahu sama ada dia organic ataupun inorganic. Ni semua markah lah. Kadang-kadang dia dapat 5 mark atau 7 mark macam tu untuk dekat sini. Nanti saya cerita ada cerita kelakar sikit lah dekat essay dekat bahagian ni. So anyway, untuk yang non-protein ni, dah non-protein kan? Okay, the next one adalah kita kena bagi tahu dia sama ada organic atau inorganic. Remember yang saya cakap sebelum ni masa dalam ekologi kan, benda yang organik adalah benda yang ada CH ataupun O. Okay, yang ada carbon, H ataupun oksigen sekali dengan dia. Dia tak boleh standalone. Kalau dia standalone like C sahaja, maka kita panggil dia sebagai inorganic. So, macam yang biogeochemical cycle, carbon dioxide kita yang dekat atmosfer tu, dia boleh jadi dalam keadaan inorganic juga kan, dalam bentuk C saja. So the pool itself kita selalunya dalam keadaan inorganic. So anyway, C, H and O ini selalunya dipanggil sebagai the organic one lah. So untuk metal ion ni, awak nampak dia Mg+ saja. Ada tak carbon, H atau oksigen dengan bersama-sama dengan dia? Tak ada kan? Jadi ini adalah inorganic. Okay. Dia adalah inorganic, and then untuk NADH, kita nampak kan dia ada H kat sini, maka dia ni adalah organic. Heme pula, kalau ikut sebenarnya dalam blood tu, heme ni sebenarnya dia bukan ferrum je tau. Dia bukan, kan kita kata zat besi kan, so dia bukan ferrum saja, dia siap ada dia punya ikatan-ikatan lain dengan H dengan C. So dia ni sebenarnya adalah organic. Okay. Okay, the next one adalah kita kena tahu sama ada dia akan permanently attached to the enzyme to help enzyme punya activity to become more efficient, ataupun dia attached loosely. Okay, sebab kalau kita tengok kat sini kan, dekat dalam nota awak ni pun, dia non-protein substance, sama ada dia boleh bind tightly ataupun loosely kepada kita punya enzyme untuk membantu kita punya enzyme. So we have apo enzyme and holo enzyme dekat situ. So apo enzyme tu kalau tanpa what we call it, tanpa the cofactor. Kalau yang holo enzyme pula kalau ada cofactor. Okay, so anyway, kita nak kena tahu diorang ni bind loosely ataupun bind tightly. Saya gunakan perkataan tightly lah. Tightly tu permanent sama lah. Okay, so ini yang datang cerita kelakar dekat masa saya marking dulu. So anyway, metal ion ni dia bind loosely. Okay, dia bind loosely. Coenzyme pun dia akan bind loosely. Tapi prosthetic group ni, dia seorang je yang bind tightly. Okay. Yang kelakar ke kan? Asyik cakap kelakar. Nanti kan korang tak gelak pun. Kalau korang gelak nanti bagi saya like sikit dekat ni. Bolehlah saya tahu kelakar punya. Kalau tak nanti saya tak bagi tahu kat orang-orang akan datang. But anyway, masa saya marking dulu ada seorang budak ni kan. Seorang budak ni dia buat essay waktu tu 10 markah lagi tau. 10 markah untuk 10 markah untuk satu part, and satu part lagi 10 markah untuk di subtopik saja. So untuk di subtopik saja essay bernilai 20 markah. So anyway, untuk 10 markah dia tu dia kena bagi tahulah cofactor ni kena letak 10 markah kan, dan dia tak dapat markah penuh dalam dia hilang 4 markah disebabkan prosthetic group ni dia salah eja. Dia eja prostitute group. Do you guys know what prostitute it is? Yes, prostitute is pelacur kan. So macam, and then ada orang, sebenarnya bukan saya yang tanda, ada kawan saya lah yang tanda kan, budak lelaki yang tanda. Dia bukan budak lelaki lah, dia cikgu lelaki lah. Okay, cikgu lelaki yang tanda. Lepas tu kawan dia, dan dia muda. Lepas tu kawan dia boleh datang kat kita orang punya group meja kan. Lepas tu dia cakap, oi prostitute group. And then I was like very
felt insulted lah. Saya kan feminism sikit kan. So macam, kau dah kenapa cakap kawan aku ni, walaupun dia lelaki dan macam lembut-lembut sikit, what is your right to say that he is prostitute? Rupanya that was the case lah. Dia tanda-tanda ada seorang budak ni, dia tulis prostitute group jadi prostitute group. So I got woke up for nothing. But anyway, kenapa saya nak cerita benda tu? Sebab pada saya senang lah, bagus lah juga kan that happened, because it actually helps untuk mengingatkan, which is macam metal ion dengan coenzyme tu dua-dua bukan prostitute, so dia tak pakai lah ketat-ketat. Only the prostitute saja yang suka pakai ketat-ketat, very tight kan, so that nampak semua bonggol-bonggol kat badan, so that can boleh attract the money. The money, duit, the dollar bills, bukan benda lain. Oh my god, what am I talking about? So anyway, that's the thing. Loosely, tightly, and then next apa yang kena bagi tahu ini kalau nak dapat 10 markah lah kan. So ni at least awak dah dapat 3 markah untuk each segment. Dan next untuk dapat markah seterusnya adalah kena bagi tahu at least satu example. Okay, satu example. So macam yang atas ni awak dah tahulah, magnesium example dia, lepas tu ada zinc, yang coenzyme ni NADH, FADH sekali tu kan. So NAD+ dia ada ataupun vitamin. Okay, ataupun vitamin. Dia tulis tak EG. Okay, kat sini tak ada. Ada ni, derived from vitamins. Oh, salah satu tu lah, right? And then untuk yang prostitute group, antaranya adalah heme group. Dah cukup lah tu, at least tahu satu, right? So this is all you need yang untuk dapat 10 markah ketika itu. Okay, so you can also add dekat sini lah. Contohnya macam dia change the active site, and then also like mana dia cakap transfer hydrogen kan. So macam ni dia more to transferring, sama juga prostitute group more to transferring, right? Okay, so itu untuk cofactor. Manakala untuk inhibitors kita ada dua je. Okay, inhibitors kita ada dua jenis saja, which is competitive dan satu lagi adalah non-competitive. Okay, so the competitive one, dia, the trick is dia punya substrate dia. Okay, substrate dia sama, bukan substrate dia, the inhibitor itself. Inhibitor tu sama dengan the substrate. Substrata, trata. Macam lagu ratatata. So, inhibitor tu sama dengan substrate, and then the non-competitive ni pula, that inhibitor dia tak sama dengan substrate. Okay, dia tak sama dengan substrate. Cuma trik dia bind kat tempat lain. Okay, cuma dia bind at allosteric site. Manakala allosteric site ni maksudnya apart from the active site lah. Let's say katalah leukemia enzyme kan selalu mesti kat sini bulat kan. Tak tahulah kenapa nak bulat. Tak boleh ke 4 segi kan. So saya tukarlah. Kata macam ni kan. Oh, dia terus tak nak lukis. Katalah macam ni. Lepas tu dekat sini dia jadi macam ni. Kan katalah ini active site. So ini active site. Manakala site lain yang boleh bind ni pula boleh digelari sebagai allosteric site. So the word actually come macam yang allopatric semua sekali tu, allopolyploidy. So dia semua allo ni maksudnya tempat lain lah macam tu. Right, so dia bind untuk yang non-competitive ni dia bind dekat allosteric site, manakala yang competitive ni dia bind dekat active site. Ya, saya lupa nak naikkan ni. So korang boleh cross check sekali dengan kita. Okay. So it binds to enzyme and decrease its activity. Alright. So apa efek dia? Okay, apa efek dia? Yang inhibitor ni dia temporary. Temporarily. Macam mana aku nak eja ni? Ya Allah, dah lupa dah. Saya dah lama tak pergi kat UK, terus tak ingat dah macam mana nak eja. Oh my god. Dia not permanent lah. Aku bermalu. So, not permanently bind.
So dia tak permanently bind, manakala yang ini pula disebabkan dia tak ada orang lain yang boleh kacau dia. Sebab macam ni kan, dia sama dengan substrate yang dia bind dekat active site. Active site ni juga boleh dibind oleh substrate, betul tak? So macam ni, active site ni substrate boleh masuk dekat dia, the non-competitive tu pun boleh masuk kat dia. Competitive inhibitor. So dia macam akan fight lah. So kalau substrate displace dia, so dia akan terkeluar lah macam tu. Okay, so dia tak bind permanently. Manakala yang untuk inhibitor ni, dia tend untuk bind permanently. Sebab tak ada apa benda yang boleh displacekan dia. Sebab dia duduk kat sini kan, tak ada benda yang nak lawan dia pun. So dia duduk je lah kat situ. And then, maka kompetitif ni, boleh di overcome. Okay, boleh di overcome effect dia tadi. Inhibitor ni, boleh kita overcome the effect by adding more substrate. So bila kita tambah banyak substrate, dia akan menyebabkan lagi banyak competition of substrate toward the active site. Okay, so bila ni makin banyak, so of course dia akan menang lah sebab dia yang selalu dapat masuk. Instead yang ni akan kurang dapat masuk. Manakala yang ini pula, dia tak boleh di overcome lagi. Okay, dia akan duduk dekat situ saja. Cannot be overcome. Right? And then, apa lagi nak cerita? Macam mana dia halang? Okay, kalau macam yang inhibitor kompetitif ni kan, kita boleh bayangkan bila dia duduk kat sini, let's say dia duduk kat sini satu, dia duduk macam ni. Rupa dia macam ni. Sedangkan substrate kita adalah macam, let's say macam ni dengan macam ni. Okay, so sebenarnya substrate kita bentuk macam ni. So dia lebih kurang menyerupai dan dia boleh duduk dekat kita punya substrate kita, active site kita. So macam yang korang nampak, so substrate tak dapat masuk, dia yang masuk dulu. So cara dia halang daripada enzim ni dapat function dengan baik adalah dia menyebabkan active site to block. Tapi boleh di overcome lah sebab dia boleh kalau you tambah lagi banyak substrate, lagi senang untuk substrate tu, lagi higher chance untuk substrate tu bind dengan the enzyme sebab yalah you tambahkan barangnya kan compared to the inhibitor. Manakala yang ini pula, yang inhibitor non-competitive ni, dia akan change terus the active site tu. So walaupun dia tak block kat sini, okay, so walaupun dia tak buat blocking kat sini, tapi bila dia add tu, dia terus change jadi macam ni. So yang ni tak boleh masuk pun, the substrate kan. So tak berlakulah reaction tu. Okay. So now kita kena bagi satu contoh lah at least. So kalau kat sini, contoh yang popular adalah malonic acid. Dan yang ini adalah the isoleucine. Hafal je benda tu. Sebab kita nak terang banyak-banyak pun takut tak masuk dalam dia punya pemakahan. Okay. So, last kali, kita kena tahu dia punya effect secara graphically. So, daripada graph ni, awak boleh nampak lah dia punya illustration dia dengan lebih baik. So, macam ni yang competitive inhibitor ni, kalau ikutkan graph, ni rate of reaction. Okay, so any normal enzyme, kalau ikut daripada masa, dia akan macam menaik dan akhirnya dia akan plateau. Plateau sebab itu saja nilai enzim yang ada. 10 orang enzim, 10 orang tu semua buat kerja. So memang itulah maksimum yang dia akan buat. So sama jugalah dengan ni. Okay, throughout time, dia penghasilan produk dia sangat laju. Sampailah satu ketika dia akan plateau sebab cuma ada 10 orang je yang buat kerja, 10 pekerja je. So itu je lah dia punya production rate dia. So, kalau ditambah dengan this competitive inhibitor, okay, maka production rate dia dari awal tu dah lembab sikit. Okay, dah lembab sikit. And then, bila sampai akhir tu, in the end of the day, dia tetap akan capai the same net of production tu. Cuma dia sangat slow.
Okay, cuma dia sangat slow dari awal-awal dia. However, kalau untuk yang non-kompetitif ni, dia slow dan dia tak akan dapat capai the production yang terakhir dia tu, which is the potential dia yang betul-betul. Sebab dia punya enzim tu kebanyakan enzim yang affected already rosak terus. Okay, dia bukan rosak, dia yelah tak ada benda yang boleh displacekan dia kan. So dia duduk je lah kat situ. So dia tak, kalau 10 orang tadi pekerja kita and then 5 orang katakan dah macam mana patah tangan kan, 5 orang tu semua patah tangan. So boleh tak yang 5 orang tu buat kerja? Tak boleh kan. So dia tak boleh nak hasilkan production as much as the 10 orang. Tapi yang ni pula dia bukan patah tangan, dia cuma macam demotivated. Okay, dia demotivated sikit. Awal-awal tu dia macam demotivated macam korang lah kan. Procrastinating maksudnya awak tangguh-tangguhkan kerja, tapi lama-lama awak tetap kena boleh baca semua sekali tu. Okay, your productivity. Alright. So kalau macam cikgu asyik suruh buat kerja, tambah lagi substrate kan. Paksa barulah awak akan dapat apa tu? Overcome the inhibition tu. Ya, betul tak? Orang kata kena ikhlas buat kerja ni kan. So datang dari hati, bukan datang daripada paksaan cikgu. Betul tak? Oh my god. Okay, Nadia, berapa lama dah awak bibil? So, I guess sampai situ saja. Sebenarnya kita nak masuk cellular respiration. Yay! This is quite a good topic. Berapa kali dah saya cerita pasal ni. Excited betul saya. Okay, bye. Biasanya kalau saya excited, saya akan cakap laju tau. So, kalau saya laju sangat nanti, awak boleh tahu. Bye-bye korang. Thank you for listening. I love you guys. Take care. Assalamualaikum.